Angkat tangan. Terima kasih 5 minit. Datuk Pertua yang bijaksana. Saya ingin membahas soal Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan dengan pilihan raya. Mungkin Datuk Pertua pun maklum bahawa Kerajaan Warisan Negeri Sabah telah dibubarkan dan sudah tentu akan ada pilihan raya diadakan. Jadi bayangkan dalam keadaan suasana kita berhadapan dengan serangan virus 19 ini, dan sudah tentu mungkin saya ingin mencadangkan kepada kerajaan dan SPR untuk meletakkan terma-terma SOP, prosedur, cara kempen, cara mengundi, dan berkenaan dengan bagaimana PRN di Sabah ini boleh dilaksanakan, di mana calon-calon parti-parti berkempen masih boleh berkempen, masih boleh bertemu dengan rakyat, tetapi rakyat selamat, calon pun selamat, tukang kempen pun selamat. Itu yang kita mau. Bermakna keselamatan dan kesihatan perlu diutamakan. Sebab kadang-kadang kita ini apabila di pihak kerajaan, contohnya kerajaan negeri, dia kadang-kadang tidak ikut SOP, tidak ikut prosedur. Macam dulu saya faham apabila SPR kata tidak ada hidangan makan minum, tetapi bagi pihak pemerintah, calon pemerintah, dia parti-parti, dia makan-makan, dia pesta-pesta. Kita di pihak pembangkang agi masih bungkus pun dah datang kompaun. Jadi ini tidak adil namanya. Ini Piramli cukup marah kalau ini tidak adil berjalan. Yang berhormat kena rujuk kepada butiran mana? Ini peringkat jawatan kuasa. Ya, betul. Memang kenalah saya rujuk kepada butiran. Ada ini. Butiran 01 4 kali 0 pilihan raya. Teruskan. Saya bercakap soal pilihan raya. Memang itulah yang kita bahas ini. Jadi saya tidak lari. Saya sudah 5 penggal di Dewan Rakyat ini. Saya paham segala-galanya. Jangan ada yang bully saya. Siapa yang bully saya hantam balik. Ya. Inilah. Timbalan speaker, jangan bully dia. Ini soal SPR. Jadi apabila kita mengutamakan, kita mau pilihan raya, kita mau menang, tapi rakyat pengundi kena selamat. Jadi saya mau SPR meletakkan satu SOP yang cukup meyakinkan rakyat supaya rakyat turun mengundi, dan minta juga Jabatan Kesihatan bekerjasama supaya sama ada calon, sama ada yang dikempen, sama ada tukang kempen, tidak ada dicemari oleh virus corona ini. Sebab inilah yang membimbangkan rakyat Sabah bagaimana kita berhadapan dengan PRN Negeri Sabah sekiranya tidak ada SOP yang lebih ketat diletakkan dalam prosedur-prosedur tertentu. Terima kasih Datuk Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kedabat Tangan. Lebah Pantai. Saya jemput sebelah sini pula. Sila Yang Berhormat Pasir Gudang. 5 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Saya mohon merujuk kepada butiran 010 pengurusan bagi maksud B4 Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya bersetuju menyokong tambahan sebanyak 12,950,000 untuk membiayai beberapa pilihan raya kecil, iaitu Cameron Highlands, Semenyih, Rantau, Sandakan dan Tanjung Piai. Begitu juga bersetuju menyokong 2,700,000 untuk program Perintis High Impact Smart Training dan seterusnya. Datuk Speaker, dalam hal Suruhanjaya Pilihan Raya ini, saya ingin menambah bahawa sebab waktu bincang dasar tak sempat peluang untuk saya bersuara, kerajaan membelanja wang yang banyak untuk mengadakan pilihan raya. Untuk pilihan raya kecil saja, beberapa pilihan raya itu dah lebih 12 juta. Kalau pilihan raya seluruh negara, misalnya saya dipahamkan untuk PRU 15 dalam waktu COVID seperti ini atau selepas ini, mungkin melibatkan 700 juta atau lebih. Jadi banyak kos, duit rakyat, duit taxpayer dengan izin,
dibelanja untuk pilihan raya. Jadi saya mohon perhatian kepada Dewan Rakyat ini, sudah sampai masanya, iaitu Parlimen ini membincangkan tentang perlunya kita menggubal satu akta anti lompat parti. Sebab tak guna belanja hampir 1 bilion, tiba-tiba ada gejala melompat parti ini yang menyebabkan kerajaan yang dipilih rakyat jatuh. Dilihat apa yang dah berlaku di Sabah dan beberapa negeri, 3 negeri di Semenanjung bertukar kerajaan. Jadi pada pandangan saya, iaitu undang-undang anti lompat parti ini, undang-undang biasa boleh digubal oleh Parlimen ini. Ia tidak melibatkan kepada perlunya pindaan perlembagaan. Persetujuan ini tak perlu untuk majoriti 2/3. Simple majority, majoriti mudah pun cukup. Iaitu kita boleh merujuk kepada 2 perkara. Yang menghalang penggubalan ini disebut ialah perkara 10-1C perlembagaan. Hak citizen warga negara untuk berpersatuan. Tetapi perlu dibaca dengan pasal 2-C perkara 10 itu juga, iaitu dalam keadaan tertentu akta boleh digubal. Setakat ini selalu dirujuk ada kes mahkamah Dewan Undangan Negeri Kelantan lawan Nordin Saleh tahun 1992. Pada waktu itu tidak ada akta anti lompat parti. Kalau ada akta anti lompat parti, hatta Mahkamah Agung sendiri, Mahkamah Persekutuan kena akur kepada undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Artinya yang buat undang-undang bukannya mahkamah, yang buat undang-undang ialah Dewan Rakyat kita ini. Kita berhak, kita boleh lakukan ini, tapi dengan cermat. Artinya dua-dua pihak kerajaan sekarang dan pihak pembangkang boleh bekerjasama. Kita dengan cermat kaji segala aspek undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Sudah sampai masanya, bukan untuk pilihan raya yang akan datang, tetapi untuk generasi akan datang, bahawa akta anti lompat parti ini perlulah digubalkan untuk selamatkan demokrasi di Malaysia. Ahli-ahli Parlimen ini tidak jadi bahan ketawa rakyat yang boleh ditawar, yang boleh bagian dan sebagainya dengan izin. Artinya kita kembalikan Dewan Rakyat ini, Parlimen ini, satu institusi yang mewakili suara rakyat, yang ada mandat rakyat, yang ada maruah, di mana ahli Parlimen tidak boleh dijual beli. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Arau, 5 minit. Ya, 5 minit. Perkara maksud B4 dan juga B6. Suruhanjaya Pilihan Raya, Yang Hormat. Yang pertama sekali, oleh kerana ini adalah, kalau kita banding dengan yang lama, kita mungkin kurang teringat sikit. Tapi yang terbaru ni adalah pilihan raya kecil yang dibuat di Kemaran Highland, di Semenyih, di Rantau, di Tanjung Piai, di Kimanis. Paling yang terakhir adalah di Chini. Dan sekarang kita akan bergerak ke Slim. Iaitu satu pilihan raya yang dijalankan dengan baik, luar biasa. Kira di well organised dan izin. Dan saya tahniah kepada pengurusi SPR, dan kerana kehebatannya dia telah dinaik pangkat menjadi Speaker Dewan Rakyat. Tahniah. Tetapi ada beberapa perkara yang saya rasa di luar kemampuan SPR untuk melaksanakannya. Iaitu laporan-laporan polis yang dibuat. Kita tak tahu apa yang terjadi. Contohnya macam di Kemaran Highland, PH masa itu menggunakan kereta kerajaan. Menggunakan kereta kerajaan untuk pergi berkempen dan membawa barangan-barangan kempen pilihan raya dalam kereta yang berkenaan. Jadi kita tak dapat maklumat. Sudah pasti ini adalah di luar kawalan SPR, tetapi ini adalah di bawah agensi-agensi yang lain. Seperti yang Kinabatangan sebut tadi, bahawa kami masa itu adalah pembangkang, sudah pastilah kami berada dalam keadaan yang tidak kuat, tetapi yang ada kepada kami adalah semangat juang.
semangat juang yang tulen seperti semangat juang orang-orang Turki untuk menubuhkan Bani Osmaniyah. Jadi semangat juang yang kuat. Kami tidak ada harta. Harta kami dibekukan untuk membolehkan kami lemah. Tetapi kami menang sebab rakyat tidak memandang harta, rakyat memandang kepada semangat juang yang kami perjuangkan. Jadi terima kasih kepada rakyat, tahniah kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kita boleh lihat bahawa model Pilihan Raya yang telah diperkenalkan di Cameron Highland, di Semenyih, di Rantau, di Tanjung Piai itu dijadikan contoh yang baik, dan termasuk ni Kimanis yang pengambil sekali contoh yang baik bagaimana menguruskan pilihan raya. Dan untuk masa COVID PKP ini, SOP yang diperkenalkan di sini itu baik, dan SOP yang sama akan diperkenalkan di SLIM. Cuma satu saja yang di sini itu yang dipertikaikan, iaitu tempoh masa yang diberitahu pada pengundi. Sampai pengundi kami nak yang ditempohkan, kata mereka bolehlah keluar mengundi pada pukul 8 sampai pukul 10 sampai pukul 12. Jadi pengundi kita bukan semua yang bekerja dengan bekerja tetap, sebenarnya bekerja tidak tetap, bekerja sementara, tapi kebanyakan mereka adalah peneroka. Jadi kadang-kadang mereka masa lapang mereka pagi. Jadi disuruh datang petang. Walaupun kami kata pujuk, kami kata sila datang, tidak ada masalah. Dia tak boleh. Ini arahan SPR supaya ikut tempoh masa. Jadi saya ingat yang tu perlu dikaji. Mungkin bagus tapi perlu dikaji supaya kebebasan masa itu diberi sedikit kepada mereka yang ingin mengundi bukan pada masa yang ditetapkan. Ya. Antara peningkatan kos ini kerana sehingga 3 tahun baru, selepas 3 tahun baru ada, kalau ada kematian tidak ada PRK. Apa pandangan Arau jika selepas 2 tahun kita pendekkan masa itu? Seterusnya ialah kita tidak dibenarkan untuk berceramah di kawasan lapang ketika PRK ini. Adakah SPR ingin menukar perkara itu? Sebab ceramah tempat terbuka itu, tempat tertutup itu saya kira lebih berbahaya daripada ceramah tempat lapang. Saya pun Jan, sila Arau. Saya bersetuju, asalkan diperintahkan oleh MKN, kita ikut. Sebab apa, kita tak nak memandai-mandai melebihi daripada apa yang telah ditetapkan. Sebab kalau terjadi apa-apa, jadi orang tuduh ini kluster ini pula yang menyebabkan penyakit dan sebagainya. Saya bersetuju. Pandangan yang berhormat itu, kadang di tempat terbuka itu lebih pada pandangan kita lah. Kita tak tahu dari segi pandangan kesihatan. Tempat terbuka itu lebih selamat dibandingkan tempat tertutup. Macam tertutup dewan ni saya selalu keluar sebab saya bimbang aircon yang berpusing itu mungkin tidak berpusing di sini saja, tidak yang keluar, ataupun banyak ada di sini yang keluar sedikit. Kita bimbang kalau ada yang menularkannya nanti. Jadi SPR teruskan kerja baik ini, tapi dengan membawa beberapa perubahan dan pindahan yang akan berlaku dari masa ke semasa. Dan kalau boleh, kempen tu dipikirkan balik sama ada sesuai tempat tutup ataupun tempat terbuka. Masuk sebahagian daripada ucapan saya. Dan apa yang kita lakukan sekarang ialah apa yang undang-undang ada. Kalau kita nak yang baru, kita buat yang baru. Kita kata ni lompat. Ini dalam undang-undang ada, boleh lompat. Kita lompatlah. Dah ada undang-undang. Sekarang ni kalau ada undang-undang kita tak boleh lah. Jadi sekarang ni, ini adalah bukan lompat untuk berseronok. Ini adalah untuk menentukan hala tuju kerajaan. Rakyat dah letih dengan pilihan raya. Jadi kerajaan terpaksa ditubuhkan. PH memerintah 22 bulan, tiba-tiba runtuh. Jadi kita apa pilihan yang ada? Kita terpaksa tubuh kerajaan baru. Kalau nak pergi pilihan raya, kita nak berapa pilihan raya setahun? Nak setahun berapa kali pilihan raya? Tapi sebab yang masalah besar, kerajaan itu tumbang. Bukan kita yang runtuh, dia sendiri tumbang. Bila tumbang, kami pun terpaksalah menubuhkan kerajaan. Jadi rakyat kena terima kasih kepada kami kerana menyelamatkan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih Arau. Seterusnya saya jemput yang berhormat Wangsa Maju. 5 minit yang berhormat. Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada maksud B42 Kementerian Kesihatan butiran 020000 perubatan.
Wangsa Maju, ini adalah 01010 SPR saya. Oh, okey. Baik. Maaf. Saya bagi peluang ahli yang berhormat Sepang. Okey, terima 5 kasih. minit yang berhormat. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, kita tahu bahawa peruntukan perbelanjaan tambahan ini berkaitan dengan perbelanjaan yang telah dibelanjakan melibatkan saya butir SPR saja, iaitu yang melibatkan perbelanjaan pilihan raya kecil, yang melibatkan pilihan raya di Cameron, Rantau, Semenyih, Sandakan dan Tanjung Piai. Tuan Speaker, saya merasakan bahawa saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Arau tadi bahawa sebenarnya dalam pilihan raya kecil yang banyak dilakukan itu, banyak mereka menang. Jadi saya mengucapkan tahniahlah. Sepatutnya mereka bersabar sehingga pilihan raya ke-15 untuk mengambil alih kerajaan. Sebab mereka boleh menang. Tapi kerana mereka termakan dengan hawa nafsu yang rakus, mereka sanggup ambil kerajaan dengan cara yang tak betul ini. Jadi saya rasakan bahawa kalau kita betul-betul nak menghormati prinsip demokrasi dalam pilihan raya ini, kita mestilah memastikan tunggu pilihan raya. Sebab itu saya merasakan, kalau sekiranya Arau merasakan boleh lompat-lompat ini, Yang Muhammad 366. Sangkaan jahat, dia kata rakus. Tamak dan rakus haloba. Tak apa, Arau. Terima kasih, okey, Arau. Tak apa. terima kasih. Ya. Sangkaan Jadi jahat saya kepada merasakan Muhammad. bahawa tak apalah Arau, duduk Arau. Arau duduk Terima kasih, Arau. Tak apa. Terima kasih Arau. Jadi saya nak menyatakan kepada Arau lah, kalau sekiranya lompat ni diperlukan, saya rasa yang berhormat tak perlulah bertanding dalam pilihan raya kecil di slim ni. Sebab biarkan tunggu nantilah lepas pilihan raya ke nanti, lompatlah. Jadi oleh kerana kita menghormati wujudnya proses pilihan raya ini, maka kita semua sepatutnya bersepakat dalam hal ini, tak boleh kita ambil alih kerajaan dengan tidak melalui jalan pilihan raya. Dia satu presiden yang tidak baik. Tadi juga saya mendengar daripada yang berhormat daripada Kinabatangan yang mengatakan bahawa kita harus berlaku adil, SPR berlaku adil. Saya tahu sebab saya haruslah, walaupun dulu saya masa di kerajaan, saya mengakui memang kita masa kerja di kerajaan dulu, kita cuba sedaya upaya untuk memastikan SPR bertindak dengan cara yang paling adil. Sebab itu kita lihat dalam pilihan raya yang lepas, ini semua yang berlaku ni dalam zaman PH Menta. Sebab tu mereka boleh menang dengan selesa, dengan cara yang baik. Sebab itu saya rasa mereka harus, tadi kata Arau, kita menang banyak pilihan raya. Memang betul ya Arau. Penjelasan sikit Lompat ada dua jenis. Yang pertama lompat kerana dengan tujuan mencari habuan dan peluang. Yang keduanya lompat untuk menyelamatkan negara. Lompat ini Terima adalah kasih. lompat yang diiktiraf. Okey. Macam yang berhormat Okey, Arau, lompat masa daripada Arau. PAS, Okey, saya faham. buat Pakatan Okey. Harapan, Arau, itu Tuan Speaker lompat minta. cari habuan. Okey, terima kasih. Menghina PAS. Baik, terima kasih, Arau. Sila. Okay, terima kasih Arau. Saya Ada setuju. 2 minit je. Sebab itulah saya rasa ya Arau, sebab itulah lepas lompat dapat GLC. Betul lah. Yang berhormat Yakab tu ujar kepada yang berhormat sendiri. Hujatun alaika, bukan hujatun laka. Kena faham tu. Jadi saya harap yang berhormat, tadi yang kata Kinabatangan tentang jamuan dan sebagainya, saya rasa memang betul lah kalau boleh, kalau kita elakkan. Sebab kalau kita nak buat jamuan, buatlah jamuan, kita belanja RM6,000 untuk makan tengah hari ahli parlimen. Waktu luar parlimen tak apa. Macam sekarang yang berlaku ditularkan, nak belanja makan tengah hari sampai RM6,000. Ini memang satu benda yang dibenarkan lah. Cumanya itulah menunjukkan betapa ahli parlimen sebelah sana memang kuat makan sampai RM6,000. Dan ada pula menteri mengatakan itu biasa RM6,000. Saya pun rasa heran lah. Jadi saya rasa saya nak mengatakan bahawa dalam pilihan raya jangan buat gitu, bahaya. Luar pilihan raya tak apa. Luar pilihan raya tak apa. Jadi Arau, yang lebat Arau tak dapat RM6,000 tu. Yang macam rasa lapar lagi dia. Tak apa. Duduk. Port Dickson Jadi dibuat saya mengatakan bahawa rakyat kalau sekiranya kita 3.2 juta lompat ni kita tak boleh benarkan. Sebab itulah pilihan raya ini satu benda yang kita mesti sama-sama sokong. Dan saya harap selepas ini kita dapat melantik ahli parlimen yang bukan macam Arau. Ini lelaki terakhir lah. Lelaki terakhir dalam parlimen ini. Sebab kita lihat memang orang mengaruh macam gini tidak diperlukan dalam parlimen. Sekian, terima kasih. Kerana perangai setengah orang. Terima kasih yang berhormat Sepang, ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat, saya tadi membenarkan untuk 4 orang berbahas kedua-dua belah pihak. Jadi sekarang saya ingin menjemput menteri untuk menggulung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu saya bagi pihak JPM khususnya untuk perkara mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa. Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Tuan Pengerusi iaitu Yang Berhormat Kinabatangan Pasir Gudang, Arau dan juga Sepang sekejap tadi yang menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan SPR. Saya ingin menjelaskan bahawa berdasarkan kepada Kertas Perintah 1 ini, iaitu Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama tahun 2019, SPR telah diperuntukkan sebanyak RM15,650,000. Daripada jumlah ini, saya suka menjelaskan bahawa untuk membiayai 5 pilihan raya kecil, iaitu pilihan raya kecil Cameron Highland, pilihan raya kecil Semenyih, pilihan raya kecil Rantau, pilihan raya kecil Sandakan dan Tanjung Piai, ianya telah melibatkan peruntukan sebanyak RM12,946,353.50. Secara detailnya saya boleh jelaskan satu persatu mengikut apa yang telah dikendaki oleh Sepang tadi. Pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highland telah memakan kos sebanyak 3.503 juta. Semenyih 1.8 juta, Rantau 1.827 juta, pilihan raya kecil Parlimen Sandakan 3.137 juta dan Parlimen PRK Parlimen Tanjung Piai 2.677 juta. Itu jumlahnya semua 12.946 juta. Menteri, boleh, Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, Menteri, boleh. selain boleh daripada kelas itu, sikit. Menteri, tengoklah daripada sini. jumlah ini juga sejumlah 400,000 Tuan telah. Speaker minta celahan sikit, boleh? Okey. Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih sahabat saya yang berhormat Kota Baru. Yang berhormat, saya nak tanya, setuju tak dengan saya bahawa pilihan raya kecil Rantau dilakukan setelah berlakunya satu petisi pilihan raya yang menyebabkan pilihan raya kemenangan calon BN ketika itu dibatalkan. Saya nak tanya yang berhormat, adakah yang berhormat setuju bahawa sepatutnya kes seperti itu tidak boleh berulang lagi, di mana seorang calon nak bertanding dihalang daripada masuk ke Dewan? Itu menyebabkan berlaku petisi raya, itu menyebabkan sebenarnya pembaziran yang telah berlaku. Jadi saya rasa yang berhormat, boleh tak kalau boleh selepas ini kita permudahkan kalau calon nak masuk tanding, masuk dalam Dewan, penamaan calon jangan dihalang sehingga menyebabkan mereka tidak dibenarkan jadi calon. Kita akan ambil Terima perhatian. kasih. Terima kasih, Pang. Yang Berhormat, Kita akan ambil perhatian. Yang Berhormat Menteri, Selain daripada sedikit ya, Yang Berhormat. Sila Jelutong. Terima kasih, Yang Sedikit. Berhormat Menteri. Saya mengambil kesempatan ini untuk berbahas dengan Yang Berhormat Menteri, menarik perhatian kepada perkara yang sama seperti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Sepang. Pilihan raya di Cameron Highlands terpaksa diadakan semula disebabkan oleh tindakan calon Barisan Nasional yang menang yang menggunakan wang untuk memenangi pilihan raya tersebut. Jadi saya bersetuju dengan Yang Berhormat Sepang, kalau boleh Suruhanjaya Pilihan Raya diberi kuasa untuk memutuskan bahawa calon kedua yang memenangi pilihan raya tersebut sepatutnya diberikan peluang untuk menyandang jawatan yang berhormat untuk mewakili kawasan itu. Kalau tidak, tiap-tiap kali berlaku sesuatu perkara seperti begini, terutamanya yang melibatkan rasuah oleh calon yang bertanding, kita terpaksa mengambil beban untuk membelanjakan wang untuk mengadakan pilihan raya itu semula, menyusahkan rakyat. Jadi bolehkah saya mencadangkan bahawa dalam pilihan raya yang akan datang, Suruhanjaya Pilihan Raya di bawah Yang Berhormat diberi kuasa untuk melantik calon kedua untuk memenangi sebagai pemenang pilihan raya tersebut, supaya beliau dapat menyandang jawatan tanpa mengadakan satu lagi pilihan raya. Terima kasih, Bolehkah Jelutong. pertimbangan Terima kasih, ini Jelutong. diberi Terima kasih. perhatian? Saya faham sebagaimana yang Jelutong sedia maklum bahawa perkara itu setakat ini tidak ada dalam undang-undang yang sedia ada. Namun demikian, kita pernah melalui satu petition pilihan raya, kalau Jelutong masih ingat, di Parlimen Bukit Bintang, di mana apabila kemenangan satu calon dibatalkan, Mahkamah Pilihan Raya telah mengisytiharkan calon yang kalah itu untuk menjadi ahli parlimen.
itu terpulang kepada budi bicara mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang dan juga fakta dalam setiap kes tersebut. Terima kasih. Seterusnya saya nak nyatakan bahawa berdasarkan kepada peruntukan 15 juta ini, terdapat peruntukan sebanyak 400,000 diperuntukkan bagi membiayai petition pilihan raya. Oleh kerana dalam pentadbiran kerajaan yang lepas, telah diputuskan oleh Jabatan Peguam Negara bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya tidak boleh menggunakan khidmat Jabatan Peguam Negara. Dengan kata lain, SPR perlu melantik peguam bebas untuk mewakili mereka di dalam sesuatu petition pilihan raya. Ada 4 petition pilihan raya, iaitu petition pilihan raya Parlimen Jasin, Parlimen Sipitang Sabah, Dun Rantau Negeri Sembilan dan Parlimen Kimanis yang telah menelan belanja RM400,000 kerana SPR terpaksa menggunakan khidmat peguam swasta bagi mewakili SPR. Sedangkan sebelum daripada ini, kerajaan memutuskan Jabatan Peguam Negara mewakili SPR di dalam semua kes-kes petition pilihan raya, dan kerajaan pada masa itu dan juga kerajaan sekarang ini berpandangan sebenarnya Jabatan Peguam Negara mempunyai kepakaran yang boleh dikatakan tidak boleh dipertikaikan, malah melebihi daripada peguam-peguam swasta yang sekali-sekala membuat kes petition ini. Mereka mempunyai kepakaran dan oleh itu kerajaan sekarang akan memikirkan dasar yang baru terhadap perwakilan kepada SPR jika sekiranya berlaku petition pilihan raya. Saya nak merujuk kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang, sahabat saya. Saya amat berminat dengan apa yang dibangkitkan oleh Pasir Gudang, khususnya berhubung dengan Akta Anti Lompat Parti yang telah saya jawab dalam penggulungan hari Isnin yang lepas. Setakat ini itulah otoriti yang kerajaan gunakan, perkara 10(1) dalam perlembagaan, iaitu Freedom of Association. Tetapi saya meneliti pandangan Yang Berhormat dan saya pun semalam saya tengok Yang Berhormat punya press statement. Saya mungkin agak bersetuju dengan 10(2)(c) yang mengatakan bahawa dalam apa-apa sekatan yang didapati perlu dan sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya, ketenteraman awam atau prinsip moral, kan? Jadi insya-Allah kita akan meneliti perkara ini. Namun demikian setakat ini kerajaan masih lagi terikat dengan keputusan kes Dun Kelantan melawan Nordin Saleh tahun 1992 dan kita menunggu kes terbaru yang dijangka akan menyusul berikutan kes di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Jadi itu saja mengenai SOP yang dicadangkan oleh Kinabatangan. InsyaAllah garis panduan yang ditetapkan agar kawasan yang bergejala dalam menghadapi pilihan raya, khususnya pilihan raya negeri Sabah yang melibatkan 73 DUN, itu akan kita pastikan dapat dilaksanakan sebaiknya kerana SPR mempunyai pengalaman mengendalikan PRK DUN Cini dan yang terdekat ni PRK Slim. Dan untuk makluman ahli-ahli Dewan juga, tadi saya tak sempat nak sebut bahawa apabila Pasir Gudang menjelaskan memang pilihan raya umum ke-14 menelan belanja kira-kira 500 juta. Dan saya dipahamkan oleh SPR bahawa sekiranya kerajaan mengadakan pilihan raya snap untuk seluruh negara pada masa ini pasca COVID, ia dikatakan dianggarkan perbelanjaan sebanyak 1.2 bilion diperlukan untuk mengendalikan, bukan 700 juta. Semua SOP diikuti, ianya akan melibatkan, itulah anggaran yang dirasa akan diperlukan untuk mengendalikan perkara ini. Atas dasar itu, Menteri, sebelum landing. Pontian ada celahan tadi. Saya tengok Pontian dulu, kemudian Jelutong. Terima kasih. Tadi saya ada mencelah YB Arau, Yang Berhormat Menteri,
Mengenai SOP PRK yang tidak membenarkan ceramah di tempat terbuka, walhal pada pandangan kami tempat terbuka lebih selamat daripada tempat tertutup. Kemudian penamaan calon hanya 3 orang boleh masuk, sedangkan ruang di kawasan pusat penamaan calon itu boleh 250 orang. Perlulah saya kira ditambah ruangan itu, dan di sini disebut program perintis high impact smart training yang digunakan untuk perbelanjaan ini. Saya ingin tahu apa benda program ini. Sila Menteri. Tuan-Tian, saya telah menjelaskan tadi bahawa SPR mempunyai satu garis panduan atau SOP yang telah diputuskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana SPR terikat mematuhi sepenuhnya. Jika sekiranya tidak, ianya bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada. Yang keduanya mengenai high impact ini adalah berhubung dengan suatu pelaksanaan program High Impact Smart Training, HIST, iaitu ketua tempat pilihan raya bagi tempat mengundi bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-12. Ini pelaksanaan berhubung dengan perkara-perkara yang diperlukan untuk pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12. Selain daripada itu, Yang Berhormat Menteri, ya, saya rasa tak ada lagi. dah berkenaan dengan Last. Yang Berhormat Menteri telah menyebut tentang pilihan raya di snap elections di Sabah. Now, saya ingin tanya dua perkara. Perkara ini adalah perkara yang penting sebab sekarang umum mengetahui kita dilanda dengan wabak COVID. Now, adakah pihak Suruhanjaya Pilihan Raya akan diberi kuasa-kuasa tambahan untuk juga mempertimbangkan kesalahan-kesalahan terhadap pihak-pihak tertentu yang memaksa pilihan raya ini diadakan, yang membuat langkah-langkah untuk dengan izin, kalau saya gunakan istilah, membeli wakil-wakil rakyat, di mana kita lihat kerajaan yang Sabah yang ada sekarang tidak ada sebarang pilihan kecuali menyerahkan mandat kembali kepada rakyat. So saya ingin tanya sama ada Suruhanjaya Pilihan Raya akan diberi kuasa untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang memaksa pilihan raya ini diadakan dalam masa wabak COVID diadakan. Tuan Speaker. Terima kasih, Julutong. Pertamanya, yang memaksa pilihan raya diadakan adalah pihak yang menasihatkan TYT supaya Dewan dibubarkan. Ya, Itu yang itu memaksa. yang betul. Yang kedua, SPR tidak mempunyai maklumat mengenai apa yang disebut pembelian dan sebagainya. Jika sekiranya ada laporan SPRM atau polis, biarlah pihak tersebut menyiasat. Jadi dengan kata-kata itu saya menggulung perbahasan saya untuk Saya sebut ni yang Terima kasih. Muhammad, soalan Cini.